seni, awak akan belajar melalui sukatan baru yang bermula pada tahun lepas, iaitu kurikulum standard sekolah menengah yang baru. Okay, dan dia melalui DSKP, dan awak akan belajar mulai tingkatan 4 dan seterusnya akan dibawa ke tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 4, subjek ataupun topik-topik yang awak akan pelajari melalui 5 bidang. Okey, ada sejarah dan apresiasi seni visual, seni halus, reka bentuk, seni kraft dan juga komunikasi visual. Okey, dan setiap bidang ni dia ada tajuk-tajuk yang dipilih untuk awak pelajari. Bukan semua tajuk awak belajar dipilih salah satu tajuk. Contoh macam sejarah dan apresiasi seni visual, awak akan belajar tentang topik alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, kemudian setiap tajuk ni dia ada amali ataupun PBD. Okey, yang ni semua pelajar wajib buat. Okey, sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu. Okey, dan seterusnya untuk tingkatan 5, okey, sama juga bidang yang dipelajari, namun tajuk dia, dia masukkan tajuk lain. Okey, contoh kat sini awak akan belajar seni banner, seni lukisan, seni catatan, seni arca, reka bentuk industri, seni batik, seni reka grafik, seni foto. Okey. Yang ini untuk tingkatan 5. Okey, yang tingkatan 4 tadi alat kebesaran dan perhiasan diraja, seni lukisan, seni catatan, seni cetakan, reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman, seni ukiran, seni grafik dan juga seni foto. Okey, semua ni dia ada amali dia. Ada produk yang awak kena hasilkan. Okey, untuk tingkatan 4 ni awak akan dibekalkan dengan sebuah buku teks pendidikan seni. Okey, daripada buku teks ni awak akan belajar tentang teori pendidikan seni yang berkaitan dengan tajuk-tajuk tadi, dan juga dia disertakan juga dengan amali yang awak kena buat. Okey, dan amali ni jangan risau, cikgu akan bimbing awak buat untuk bersama-sama. Okey, ini kandungan dalam buku teks tersebut untuk tingkatan 4. Okey. Seterusnya yang ini untuk muka surat seterusnya dalam buku teks itu, tajuk yang awak akan pelajari. Okey. Ini adalah format instrumen peperiksaan bagi mata pelajaran pendidikan seni. Okey, kod dia ialah 2611. Okey, untuk pendidikan seni visual ni awak kena menjawab 3 jenis kertas peperiksaan. Okey. Yang pertama ialah kertas 1. Okay, kertas 1 ni ialah ujian bertulis dan soalan dia ialah berbentuk objektif aneka pilihan. Dan soalan yang disediakan ialah sebanyak 40 soalan. Okay, markah yang diperuntukkan ialah 40 markah dan wajarannya ialah 20. Okay, maksudnya untuk markah SPM dia ambil 20% daripada markah daripada kertas 1 ni. Okay. Tempoh ujiannya ialah sebanyak 1 jam. Okey, dan dia punya soalan dia berdasarkan kepada aras rendah, sederhana dan tinggi. Okey, soalan dia menggunakan topik-topik yang awak belajar tadi lah. Berdasarkan teori pendidikan seni tadi. Kalau di tempat tadi awak ada alat kebesaran diraja, kemudian ada seni lukisan, seni catatan. Okey, daripada topik-topik tersebut dijadikan sebagai soalan objektif. Okey, seterusnya ialah kertas 2. Okey, kertas 2 ni ialah amali, iaitu ujian melukis. Okey, pelajar akan diberikan 6 soalan. Okay, tapi awak kena buat 1 soalan sahaja. Okey, 1 soalan sahaja ni markah dia ialah 50 markah. Dan wajaran dia ialah sebanyak 50. Okey, maksudnya kat sini kertas 2 dia ambil markah penuh lah 50 markah, 50% ni banyak dia ambil daripada kertas 2 ni. Okey, dan tempoh ujian yang diberikan ialah sebanyak 3 jam. Okey, 3 jam ni awak kena lukis dan kemudian kena warnakan.
Okey, bukan setakat awak lukis saja lepas tu biar awak kosong tak warnakan. Okey, digital ni kena siap lengkap dengan warna. Okey, kemudian dia punya media ataupun bahan untuk warna ni pun biasanya kena sediakan lah sendiri. Awak kena sediakan color pencil ataupun watercolor dan juga oil pastel. Okey. Dalam peperiksaan biasanya murid dia kena sediakan sendiri bahannya dan juga dia tak boleh bawa contoh lukisan masuk dalam peperiksaan. Okey. Yang ini biasanya soalannya akan diberi seminggu sebelum peperiksaan. Okey, jadi pelajar boleh buat latihan kertas 2 ni sebelum awak menghadapi ujian kertas 2 ni. Okey, seterusnya ialah kertas 3. Okey, kertas 3 ialah kertas kerja khusus. Okey. Yang ini khas untuk pelajar tingkatan 5. Maksudnya kalau awak sambung belajar tingkatan 5 kelas ambil pendidikan seni, awak kena hasilkan kerja khusus. Okey, dan dia punya tugasan ni meliputi tugasan dan penghasilan karya ataupun produk. Okey, dalam kertas 3 ni ada 4 tugasan dan pelajar dikendaki memilih satu sahaja. Okey, markah dia keseluruhan ialah 100 markah dan daripada satu markah tu dia ambil sebanyak 30% untuk dicampurkan dengan markah kertas 1 dan kertas 2 bagi SPM. Okey, kemudian untuk kertas 3 ni biasanya murid kena sediakan bahan dan akan dibantu sedikit oleh guru. Okey, namun saya perlu ingatkan untuk kertas 3 ni pelajar perlukan komitmen. Okey. Sebab tahun-tahun yang sebelum ni kebanyakan pelajar lah. Mula-mula dia dia bersemangat nak buat kerja khusus ni. Okey, bila dah pertengahan dia dah rasa susah nak buat folio ataupun nak buat produk dia tu, dia dah mula rasa cikgu saya malas nak teruskan, cikgu saya dah give up nak buat lah apa semua, nak tarik diri. Okey, saya tak nak macam tu. Okey, sebab kalau tugasan kerja khusus ni memang memerlukan betul-betul komitmen awak untuk siapkan. Okey, jadi sebab dia membantu awak dalam markah untuk SPM awak. Kalau awak tak boleh nak beri komitmen pada kerja khusus ni, susah dah. Okey, dan kerja khusus ni awak bukan buat seorang-seorang kat rumah Cikgu bimbing awak. Cikgu bagi awak beri awak tunjuk ajar untuk buat folio tu macam mana satu persatu. Kemudian nak hasilkan produk tu pun cikgu tunjukkan juga. Bukannya awak buat seorang-seorang. Okey. Dan biasanya kerja khusus ni dia tergendala ataupun tertangguh sebab bila cikgu bagi arahan, ada pelajar yang dia tak ikut. Okey, misal kata cikgu satu hari tu cikgu suruh dia tampal koleksi idea gambar. Okey, dia suka bertangguh. Tu yang jadi kerja dia semakin lama semakin banyak. Lepas tu bila dah cikgu nak minta nak kumpulkan, nak suruh hantar, dia tak siap lagi. Yang tu dia terus give up. So dia kata cikgu saya tak boleh nak ikut. Okey, sebabkan komitmen pelajar tu. Okey, dia tak boleh bagikan sepenuh perhatian dekat arahan guru bila cikgu suruh buat. Okey, jadi yang kertas 3 ni pelajar kena buat lah. Okey. Wajib buat setiap pelajar yang ambil pendidikan seni visual. Okey, untuk kertas 1 dan kertas 2 ni dia akan diambil markahnya semasa peperiksaan SPM. Okey, manakala untuk kertas 3 ni tempoh masa diberikan tu daripada bulan Februari hingga bulan Julai. Okey, jadi markah dia akan terlebih dahulu diambil, kemudian baru dicampur dengan markah semasa peperiksaan tu kertas 1 dan kertas 2. Okey, setakat ni faham ke